tunjukkanlah balasan atas anak yang tidak membalas jasa, yang tidak mengaku aku ibunya. Oh Tuhan, kau tunjukkanlah pada anak yang tidak mengenang jasa. Selamat sejahtera kepada Ustazah Nur Damia Usna. Hari ini kami akan membentangkan projek yang diberi oleh Ustazah, iaitu analisa filem Si Tanggang bagi memenuhi setiap keperluan untuk subjek CTU 552. Salam sejahtera, nama saya Sulinda Sudin yang bernomor metrik 2023141461. Hari ini saya akan memulakan pembentangan kami, iaitu dari segi pengenalan. Filem Si Tanggang ini dia telah diterbitkan pada tahun 1961 yang diarahkan oleh Jamil Sulung. Terdapat 4 pelakon utama, iaitu James Samsudin, Zaitun, Normandia, dan Sarima. Filem ini berkait rapat dengan falsafah dan isu semasa. Terdapat 2 falsafah dalam filem ini, yaitu falsafah praktikal dan falsafah metafisik. Falsafah praktikal ini dia bermaksud berfikir secara bersungguh-sungguh, tidak terikat oleh tradisi dan mempunyai ciri-ciri seperti sistematik, radikal, dan sejagat. Selain itu, ialah falsafah metafisik. Falsafah metafisik ini dia bermaksud falsafah yang berkaitan realiti dan hakikat kewujudan mutlak, yaitu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ain binti Arwan. Hari ini saya ingin menceritakan tentang sinopsis daripada filem Si Tanggang. Berdasarkan filem ini, Si Tanggang ialah anak daripada Si Talang dan Si Dermai. Dia terlahir dalam keluarga yang miskin dan susah. Dia mempunyai angan-angan untuk menjadi orang yang senang, orang yang kaya. Suatu hari, Si Tanggang melihat ada sebuah kapal yang berlabuh di berdekatan kampungnya. Dia pun bertanya kepada nahkoda kapal itu untuk menjadikannya anak kapal dalam kapal itu. Setelah melihat kebolehan Si Tanggang, nahkoda kapal itu pun melantik menjadikan Si Tanggang sebagai anak kapal di kapal itu. Walaupun ibu bapanya berasa berat hati, tetapi mereka tetap melepaskan Si Tanggang untuk berlayar. Si Tanggang berjanji untuk kembali ke kampung asalnya setelah berjaya dan setelah menjadi orang kaya. Namun, pada satu hari, kapal Si Tanggang berlabuh di kampung tempat asal usulnya. Namun, dia tidak mengakui kedua ibu bapanya dan berpura-pura tidak mengenali mereka. Si Tanggang berasa malu untuk mengakui kedua ibu bapanya kerana kedua ibu bapanya adalah orang yang susah. Ibu bapanya berasa amat kecewa. Lalu, ibu Si Tanggang memohon kepada Tuhan untuk menunjukkan kebenaran. Dengan secara tiba-tiba, angin bertiup kencang dan petir pun menyambar. Di situ, Tanggang berasa amat takut dan memohon ampun daripada ibu bapanya. Namun sudah terlambat. Semua isi kapal, anak kapal telah bertukar menjadi batu, termasuk dirinya, Si Tanggang dan juga isterinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ain binti Arwan. Nombor matrik saya ialah 2023148355. Hari ini saya ingin menceritakan tentang nilai yang terdapat dalam filem Si Tanggang. Yang pertama ialah semangat yang gigih. Si Tanggang berusaha keras dan gigih untuk bekerja di atas kapal agar dirinya dilantik sebagai anak kapal. Sesudah dirinya dilantik sebagai anak kapal, dia tetap berusaha gigih bekerja di situ. Kemudian dirinya dijadikan anak angkat oleh nahkoda kapal tersebut. Kemudian dia pun menjadi penerus bagi kapal itu. Kemudian nilai yang kedua ialah nilai kasih sayang. Ibu Si Tanggang, iaitu Si Dermai, tetap mendoakan keselamatan anaknya ketika berlayar di kapal. Dia sentiasa mendoakan keselamatan anaknya sehingga anaknya pulang ke kampung. Si Dermai juga turut membawa makanan kegemaran Si Tanggang ketika Si Tanggang berlabuh di kampung asal usulnya. Yang seterusnya, nilai yang ketiga ialah nilai berpegang pada janji. Sebelum Si Tanggang berlabuh ke kerja, dia berpesan kepada kawan baiknya untuk menjaga ibunya Si Dermai. Kawan baiknya berpegang pada janji dan melaksanakan amanah tersebut dengan baik kerana kawan baiknya menjenguk
ibu si Tanggang iaitu si Dermai pada setiap hari dan membawa makanan untuk ibunya. Assalamualaikum. Nama diberi Nur Aina Fatihah Hadirah binti Muhammad Ayub. Memegang nombor materi berangka 2023135939. Saya di sini ingin mengulas tentang perkara yang berbangkit mengenai babak dalam filem Si Tanggang. Perkara berbangkit yang pertama yang ingin saya ulas ialah perbezaan dua darjat antara orang miskin dan orang kaya. Perbezaan dua darjat bukanlah perkara yang asing bagi masyarakat. Berdasarkan rujukan melalui Pusat Rujukan Persuratan Melayu (PRPM), darjat boleh didefinisikan sebagai tingkat ataupun kedudukan dalam masyarakat yang ditentukan oleh keturunan, kekayaan dan sebagainya. Konsep dua darjat sering digunakan untuk menggambarkan layanan di mana suatu kelompok diberi layanan berat sebelah berbanding kelompok yang lain. Orang yang mempunyai darjat yang rendah serta berada dalam kelompok miskin akan dipandang hina dan dilayan dengan teruk. Contoh yang boleh diambil di dalam filem Si Tanggang. Dermai, ibu kepada Tanggang, telah pergi ke rumah orang kaya untuk meminang anak orang kaya itu kepada Tanggang. Namun begitu, Dermai telah dihalau, dihina dan dilayan seperti anjing oleh orang kaya tersebut. Alhasilnya, Dermai pulang ke rumah bersama dengan linangan air mata. Hal ini menyebabkan masyarakat berfikir bahawa darjat dan kekayaan merupakan perkara yang paling penting yang harus dimiliki jika ingin dihormati dan dipandang tinggi oleh orang lain. Perkara berbangkit yang kedua yang ingin diulas ialah fenomena anak derhaka disumpah menjadi burung helang. Babak ketika Si Tanggang disumpah menjadi burung helang oleh ibunya amat popular dan disebut-sebut sehingga sekarang. Di dalam filem arahan Jamil Sulong ini, Tanggang telah disumpah menjadi burung helang oleh ibu kandungnya sendiri kerana dia telah menderhaka, tetapi babak ini telah menjadi tanda tanya dan persoalan dalam kalangan masyarakat tentang kebenaran di sebaliknya. Penganiayaan Si Tanggang ke atas ibunya seperti menghalau, menerajang, memukul dan tidak mengaku wanita itu sebagai ibunya merupakan sesuatu yang tidak dapat diterima. Si Dermai menangis kekecewaan mengenakan sikap anaknya itu. Kemudian dia pun berdoa memohon kepada Yang Maha Berkuasa supaya menunjukkan kepada Tanggang siapa ibunya yang sebenarnya. Si Tanggang menerima balasannya kerana telah menderhaka. Akhirnya dia berteriak kepada ibunya supaya diampuni. Walau bagaimanapun, penyesalannya sudah tidak berguna lagi. Masyarakat zaman kini patut mengambil iktibar daripada kisah Si Tanggang kerana terdapat banyak kes jenayah yang dilaporkan telah dilakukan oleh seorang anak terhadap ibunya. Merujuk kepada pejabat mufti wilayah persekutuan, dosa kepada ibu bapa akan dibalas di dunia lagi sebelum di akhirat. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya ialah gambaran masyarakat. Terdapat 3 gambaran masyarakat dalam filem ini, yaitu yang pertama ialah gambaran masyarakat yang percaya terhadap hukum karma. Dalam babak filem Si Tanggang, terdapat babak di mana si ibu iaitu si Dermai yang kecewa dengan anaknya Si Tanggang yang derhaka sehingga dia menyumpah anaknya sendiri. Terdapat babak di mana si Dermai menyebut "Ya Tuhan" dalam ayatnya yang menunjukkan dia memohon kepada Maha Berkuasa sambil mengadah ke langit. Hal ini menunjukkan si Dermai ialah masyarakat yang percaya dengan konsep hukum karma, iaitu dia percaya setiap perbuatan manusia akan mendapat balasan yang setimpalnya. Selain itu ialah gambaran masyarakat yang derhaka terhadap ibunya. Dalam filem ini terdapat babak di mana si Tanggang malu dengan ibunya yang miskin di hadapan istrinya, yaitu Putri, menyebabkan si Dermai ini menyumpah anaknya yang derhaka. Hal ini menyebabkan anak-anak dalam kapal yang dinaiki oleh si Tanggang ini menjadi batu, termasuklah istrinya, sehingga karam. Manakala si Tanggang ini telah disumpah menjadi burung helang dalam filem ini. Perkara ini membuktikan bahawa si Tanggang adalah masyarakat yang derhaka kepada ibunya, kerana kita percaya orang yang derhaka kepada kedua-dua ibu bapa akan mendapat laknat daripada Allah yang akan disegerakan hukuman di dunia ini. Gambaran masyarakat yang terakhir ialah masyarakat yang mempunyai cinta yang mendalam sehingga sanggup membunuh diri. Dalam filem Si Tanggang ini terdapat babak di mana si Kenanga, ialah isteri si Tanggang, sebelum ini dia kecewa disebabkan cintanya diputuskan dan mengambil keputusan untuk membunuh diri. Perkara ini membuktikan bahawa si Kenanga ini merupakan masyarakat yang mempunyai perasaan cinta yang mendalam terhadap
si tanggang sehingga dia sanggup melakukan dosa yang besar yang dilarang oleh syarak dalam Islam, yaitu membunuh diri. Salam sejahtera. Nama diberi Enelin Mistol, nomor pelajar 2023131265. Saya teruskan pembentangan hari ini di dalam bahagian pengajaran dan cadangan penambahbaikan sektor perfilman di Malaysia. Seperti yang kita tahu, pengajaran dapat ditakrifkan sebagai peringatan atau pedoman dari peristiwa dan tindakan seseorang yang mana seharusnya dijadikan teladan bagi masyarakat untuk membina kehidupan yang lebih baik. Di sini saya ingin mengupas tentang pengajaran yang pertama, yaitu kita sebagai anak janganlah derhaka terhadap ibu bapa. Kita hidup di Malaysia. Di Malaysia ini terdapat pelbagai agama. Tiada satupun agama yang membenarkan seorang yang bergelar anak untuk berlaku derhaka terhadap ibu bapa. Lebih-lebih lagi dalam agama Islam, kita ada menyatakan bahwa sesungguhnya syurga seorang anak itu di bawah telapak kaki seorang ibu. Di dalam film Si Tanggang ini memaparkan babak di mana si tanggang yang berlaku derhaka terhadap ibunya si Dermai. Babak ini bermula ketika kapal besar yang dimiliki oleh si tanggang berlabuh di sebuah muara sungai, yang mana muara sungai tersebut merupakan kampung asal si tanggang. Ibunya yang mendengar berita tersebut gembira dan bergegas pergi ke pantai untuk menemui anaknya si tanggang. Namun sangat mengecewakan apabila ibunya sampai ke pantai untuk menemui anaknya, namun si tanggang pula tidak mengakui si Dermai itu merupakan ibu kandungnya. Dia malah menolak ibunya sehingga jatuh. Ibunya si Dermai merayu si tanggang untuk ingin memeluk si tanggang dengan membawa pisang salai kegemaran si tanggang. Tetapi si tanggang sama sekali tidak ingin mengakui ya si Dermai itu merupakan ibunya karena malu dengan keadaan ibunya yang semakin tua. Dengan penuh kekecewaan, ibunya kembali ke pantai lantas berdoa kepada Tuhan supaya si tanggang mendapat balasan setimpal dengan perbuatannya yang derhaka terhadap ibunya sendiri. Sejurus kemudian kapal besar yang dinaiki oleh si tanggang dilanda ombak besar, dan pada akhirnya si tanggang menjadi seekor burung helang dan kapal besar yang dinaikinya menjadi batu. Pengajaran yang dapat ditekankan di sini adalah kita sebagai anak janganlah derhaka terhadap ibu bapa. Sesungguhnya ibu bapa adalah individu yang sepenuhnya memberikan hati mereka, mengorbankan masa dan tenaga untuk membesarkan kita menjadi siapa diri kita yang ada pada hari ini. Pengajaran yang kedua adalah kita janganlah lupa akan asal-usul kita sendiri. Di dalam film ini ada babak yang memaparkan si tanggang yang lupa akan asal-usulnya. Babak ini dapat dilihat apabila si tanggang yang sudah menjadi nakoda kapal dan memperoleh kehidupan yang lebih baik, dia pula melupakan keluarganya yang berada di kampung. Dia tidak mengakui si Dermai itu adalah ibunya. Kata pepatah dalam peribahasa Melayu seperti kacang lupakan kulit. Peribahasa ini dapat menggambarkan keseluruhan sikap si tanggang yang lupa akan asal-usulnya dan keluarganya yang berada di kampung. Saya ingin menekankan bahwa sesungguhnya kemewahan yang kita miliki itu adalah bersifat sementara. Oleh itu janganlah kita bersikap sombong, apatah lagi melupakan asal-usul kita. Pengajaran yang ketiga adalah kita perlulah membuang sifat dendam yang ada dalam diri kita. Seperti di dalam film ini memaparkan bahwa ada babak di mana si tanggang sendiri yang menyatakan dendamnya terhadap Jelutong dan keluarga kaya karena menghina status kehidupannya yang miskin. Sesungguhnya sifat dendam yang ada dalam diri kita adalah salah satu penyebab hubungan silaturahim itu terputus. Seterusnya saya teruskan pembentangan di bahagian cadangan penambahbaikan sektor perfilman di Malaysia. Yang pertama adalah peranan individu. Industri pembuatan film dapat ditambah baik melalui pelaksanaan strategi pembangunan modal insan. Modal insan ini kita dapat takrifkan sebagai individu yang memberikan sumbangan, sama ada sumbangan dari segi keuangan, dari segi tenaga dan juga masa.
dapat kita lihat apabila laporan FINAS, yaitu Perbadanan Kemajuan Film Nasional, pada tahun 2018 menyediakan lebih kurang 33 program untuk 1.632 orang yang mana mewakili komuniti film, karyawan muda dan juga profesional. Pada tahun tersebut memperlihatkan kejayaan cemerlang pasaran pecah panggung film tempatan di mana menghasilkan 170,4 juta ringgit Malaysia, kutipan kasar, daripada 54 film tempatan yang telah direkodkan. Hal ini menunjukkan bahwa industri perfilman di Malaysia dapat bersaing di pasaran antarabangsa dengan adanya individu yang berpengetahuan luas dan kreatif. Individu yang kreatif ini haruslah digembleng dari segi bakat individu, bakat berkumpulan, yang mana berasaskan kreativiti, inovasi dan penggunaan teknologi yang menjurus kepada sumber keberhasilan ekonomi dan pendapatan tinggi kepada negara, yang mana seharusnya memberi kepekaan terhadap aspek karya, cipta intelek selaras dengan budaya dan nilai-nilai murni kepelbagaian kaum di Malaysia. Individu juga berperanan untuk menggalakkan individu yang produktif untuk terlibat aktif dalam aktiviti pembuatan pembikinan film di Malaysia. Individu yang produktif ini sudah tentu akan menghasilkan suatu hasil kerja yang membawa kepada keuntungan. Sebagai contoh, Allahyarham Tan Sri Jin Samsudin, yang mana beliau seringkali membintangi film-film tempatan malahan di luar negara seperti Singapura. Beliau juga mendapat anugerah sebagai pengarah terbaik pada Festival Film Malaysia yang ketiga, FFM3. Pada pendapat saya, pihak pembuatan film di Malaysia, sektor perfilman di Malaysia seharusnya melibatkan individu yang aktif dan produktif ini dalam pembuatan film, khususnya dalam pemilihan pelakon dalam melakonkan film yang diproduksi dalam negara kita sendiri. Yang kedua adalah peranan FINAS, Perbadanan Kemajuan Film Nasional Malaysia, bertanggung jawab untuk menguruskan dan memantau pembangunan industri film negara. FINAS juga bertanggung jawab untuk mempromosikan industri perfilman kita di peringkat antarabangsa dalam usaha untuk menambah baik kualiti perfilman tempatan. Produktiviti dapat ditingkatkan melalui hubungan kerjasama dengan pihak pembuat film di luar negara. Menurut laporan yang dituliskan oleh utusan Borneo Online, Malaysia mementerai kerjasama produksi bersama Australia baru-baru ini di Sydney, Australia. Hal ini pada pendapat saya akan membawa pengaruh besar dan positif dalam industri perfilman negara, terutamanya membantu merangsang pembangunan kandungan tempatan dan memudahkan penjualan film itu sendiri sama ada dalam secara domestik ataupun luar negara. Dalam kata lain, kerjasama ini membuka pasaran baru dalam sektor pembuatan film di negara. Kerjasama ini juga membantu pembangunan kemahiran produksi tempatan melalui perkongsian teknologi dan perkongsian kepakaran, sekaligus dapat mengurangkan risiko kerugian, terutamanya kos produksi. Usaha sama seperti ini mampu membina sikap penggiat-penggiat tempatan untuk lebih bersikap terbuka, khususnya dalam mengeluarkan ide film yang bersifat modern, sejajar dengan perkembangan semasa dan perubahan daya pikiran penonton, tanpa mengabaikan isu-isu sensitif seperti budaya, perkauman, dan agama. Cadangan yang ketiga untuk menambah baik sektor perfilman di Malaysia adalah kesadaran masyarakat. Masyarakat adalah antara tulang belakang yang membantu sektor perfilman di Malaysia untuk menjadi yang lebih baik dengan cara memberikan sokongan, sama ada sokongan moral, sokongan keuangan kepada industri perfilman tempatan. Ini termasuklah membeli tiket untuk menonton film tersebut.
masyarakat hendaklah mempunyai kesadaran untuk membantu sektor perfilman tempatan dengan menyokong program-program yang dianjurkan oleh industri perfilman Malaysia. Baru-baru ini kita dapat lihat sebuah film yang dihasilkan di negara kita yaitu Mat Kilau, yang dimana di bawah arahan Samsul Yusof mencatatkan kutipan pecah panggung tertinggi mengatasi Avengers, yaitu sebanyak 97 juta ringgit Malaysia. Maksudnya di sini, ini adalah salah satu contoh sokongan padu daripada masyarakat terhadap film yang diproduksi di dalam negara kita sendiri. Masyarakat juga boleh membantu pihak sektor perfilman di Malaysia dengan memberi maklum balas apa yang sepatutnya perlu diubah dan diperbaiki dalam film tersebut, supaya di masa akan datang kualiti film Malaysia itu lebih baik dan memberangsangkan. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Salam sejahtera, saya Christina Ibiana, anak Petrus, pembangkang metrik 2023 135829. Saya akan membentangkan hasil dapatan analisis filem, iaitu analisis filem bagi filem Si Tanggang. Analisis filem merangkumi elemen budaya dan elemen skrip. Pertama sekali, saya akan merungkaikan hasil analisis bagi elemen skrip, iaitu tema, watak dan pewatakan, dan juga latar. Tema dalam filem ini adalah menceritakan kisah seorang anak yang durhaka terhadap ibu bapanya. Watak utama ialah Si Tanggang. Si Tanggang berwatakkan seorang yang bercita-cita tinggi, seorang yang angkuh, dan seorang yang tidak bertanggungjawab. Bagi watak sampingan pula, iaitu terdiri daripada ibu Si Tanggang, isteri Si Tanggang, orang kaya dan pedagang atas kapal. Latar dibagikan kepada 3, iaitu latar tempat, latar masa dan juga latar masyarakat. Bagi latar tempat dalam filem ini, iaitu berlaku di rumah usaha milik Si Tanggang, rumah orang kaya dan juga atas kapal dagang milik orang kaya. Bagi latar masa pula, iaitu tempoh sesebuah peristiwa berlaku, filem Si Tanggang ini berlaku pada zaman dahulu kala. Dan yang akhir sekali ialah latar masyarakat. Latar masyarakat dalam filem ini menunjukkan masyarakat zaman filem Si Tanggang ini menjalankan aktiviti ekonomi prima, iaitu bercucuk tanam dan menangkap ikan. Selain itu, masyarakat pada zaman ini sangat mementingkan kelas sosial, di mana terdapat 2 kelas sosial yang berbeza, iaitu orang golongan atasan yang terdiri daripada orang kaya dan orang golongan bawahan, iaitu golongan orang-orang miskin. Elemen kedua dalam analisis filem ialah elemen budaya. Elemen budaya adalah kajian yang mengkaji ataupun menganalisis bahasa, pelakuan sosial dan juga nilai-nilai yang terdapat dalam sesebuah karya. Elemen budaya yang pertama adalah bahasa. Bahasa adalah satu sistem ataupun simbol yang digunakan untuk berkomunikasi. Bahasa yang digunakan dalam filem Si Tanggang ialah bahasa baku ataupun bahasa Melayu standard. Perkataan durhaka sangat mempengaruhi masyarakat kini, di mana masyarakat kini menggelarkan seseorang yang tidak bertanggungjawab terhadap ibu bapanya sebagai seorang yang durhaka. Bagi elemen kedua dalam elemen budaya adalah nilai. Nilai adalah satu pembentukan mental yang dapat dirumuskan daripada tingkah laku manusia. Nilai yang terdapat ataupun dapat diaplikasikan kepada masyarakat kini daripada filem Si Tanggang ialah nilai menghormati, nilai bertanggungjawab dan juga nilai sentiasa mengenang jasa ibu bapa. Elemen budaya yang terakhir adalah norma sosial. Norma sosial adalah satu bentuk garis panduan. Norma sosial yang ditunjukkan dalam filem Si Tanggang yang sangat ketara iaitu perbezaan kelas sosial. Sehingga kini, masyarakat mengamalkan perbezaan kelas sosial tersebut. Hal ini dikatakan kerana masyarakat kini sangat mementingkan latar belakang yang sangat baik, seperti latar belakang pendidikan, latar belakang kewangan, latar belakang kehidupan, sosial dan sebagainya. Oleh itu, filem Si Tanggang ini sangat memberi impak kepada masyarakat kini dan juga memberi kesedaran bahawa kelas sosial yang lebih tinggi tidak akan menjamin sikap bertanggungjawab seseorang itu. Sekian sahaja daripada saya. Akhir pembentangan kami pada hari ini adalah kesimpulan. Kesimpulan yang terdapat dalam filem ini secara keseluruhan dapat disimpulkan sebagai mesej yang hendak disampaikan kepada penonton, yaitu kita janganlah mendurhakai orang tua kita karena kita tidak akan tahu balasan dan hukuman atas kejahatan yang dilakukan. Seterusnya,
Film ini turut memberi kepada kita pengajaran untuk dijadikan iktibar dalam menjalani kehidupan seharian kita sebagai umat manusia di dunia ini. Di samping itu, terdapat juga cadangan untuk meningkatkan penambahbaikan sektor perfilman di Malaysia agar dapat menghasilkan karya-karya yang mampu memberi tauladan kepada masyarakat. Oleh itu, kita sebagai manusia hendaklah meningkatkan keimanan dan pegangan agama masing-masing agar kita tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukuman halal. Sekian daripada kami, yaitu Pembentangan Sitiu 552, Analisa Film Si Tanggang.